Ini tidak adil. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafinas. Hari ini saya akan kongsikan beberapa pelajaran yang kita boleh dapat daripada movie P. Ramlee, iaitu Tiga Abdul. Bagi yang dah pernah tengok, mungkin tak perasan sebenarnya ada beberapa pelajaran yang kita boleh belajar daripada movie ini berkaitan tentang harta pusaka. Jom kita tengok babak mana yang kita boleh belajar berkenaan harta pusaka ni. Dengar sini. Kalaulah ayahanda mati, harta-harta ini ayahanda akan serahkan kepada Abdul Wahab. Sebab dia yang tua. Abdul Wahab akan membagi-bagikan harta itu kepada Abdul Wahib dan Abdul Wahub. Apa maksud Ismet Ulam Raja ni bila dia mengatakan bahawa bila dia meninggal, Abdul Wahab yang akan membahagikan harta-harta tersebut. Dalam realitinya adalah sebenarnya Ismet Ulam Raja ni dia melantik Abdul Wahab sebagai wasi ataupun pentadbir yang akan menguruskan harta pusakanya. Mayat ayahanda telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku Abdul Wahib dan Abdul Wahab, Kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Sebenarnya dalam Islam, apabila berlaku kematian, terdapat 3 perkara yang perlu disegerakan, iaitu pengebumian jenazah, penyelesaian hutang dan pembahagian harta pusaka. Jadi dalam filem ini, P. Ramlee sebenarnya dah mengajar kita bahawa harta pusaka ini perlu segera diuruskan. Sebab itu dalam klip tadi, setelah pengebumian jenazah selesai, Abdul Wahab memanggil adik-beradiknya untuk berbincang tentang harta pusaka. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada adinda Abdul Wahib. Berapa banyak wang ayahanda tu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. 4 juta? Wow, adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa dan juga stable lumba kuda terpulang kepada Kakanda. Berapa jumlahnya itu? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat adinda Abdul Wahab akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada adinda. Oh. Rumah yang macam museum ini ya. Keputusan Kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang dan adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Bagus. Ini tidak adil. Apabila berbincang berkenaan pembagian harta pusaka ni, Abdul Wahab dia tidak mengikut hukum faraid. Disebabkan wasiat yang telah dibuat oleh bapanya tadi melantik beliau sebagai pentadbir. Sebenarnya pentadbir untuk orang Islam, pentadbir mestilah mengagihkan harta tersebut mengikut hukum faraid, yang mana arwah meninggalkan 3 orang anak lelaki. Apabila 3 orang anak lelaki, sebenarnya pembahagiannya adalah sama rata. Okey, ada kiraan dia. Kalau nak diturutkan, adinda 1 sen pun tak boleh dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian ayahanda. Ya. Adinda kan tahu yang ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa adinda sebutkan patah hospital? Oh. Sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong ya. Dinda tak sangka yang Kanda berdua mempunyai hati yang sungguh busuk. Apabila Abdul Wahab menyatakan Abdul Wahib sebenarnya tak layak mewarisi harta pusaka Ismet Ulam Raja kerana sebenarnya pembunuh tidak layak mewarisi harta pusaka. Kenapa dia kata Abdul Wahib ni tak layak mewarisi?
Disebabkan dia duk suruh ayah dia pergi hospital sehingga menyebabkan kematian. Sebenarnya tidaklah disebabkan itu dia meninggal dunia. Baiklah, Kanda boleh ambil semua harta ayahanda. Adinda tidak mau 1 sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Tadi tu beberapa klip lah berkenaan pembagian harta faraid yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Kadang-kadang orang fikir bahawa ada anak lelaki dah selamat, ada anak lelaki tak perlu nak buat perancangan harta, ada anak lelaki tak perlu nak kena buat hibah dan sebagainya. Anda kena faham beberapa perkara. Ada anak lelaki ini mungkin dari sudut pembahagiannya memang tidak melibatkan orang lain. Maksudnya mungkin adik-beradik ataupun sepupu sepapat. Tetapi dari sudut pentadbiran pusaka, ia akan menjadi masalah. Seperti apa yang berlaku kepada 3 Abdul. Yang mentadbir ini tidak jujur dan tidak amanah dan tidak faham tentang hukum hakam faraid. Sebenarnya isu harta pusaka ni dah terlalu lama berada dalam masyarakat kita tanpa kita sedar. Kalaulah P. Ramlee dia dah buat filem yang berkenaan harta pusaka ni, sudah pasti pada zaman itu memang dah ada isu berkenaan harta pusaka. Jadi dekat sini kita kena tingkatkan kesedaran dan juga mencari ilmu berkenaan harta pusaka, hukum faraid, perancangan harta, bagaimana nak uruskan harta jika ada anak bawah umur ataupun anda tergolong dalam golongan kritikal. Jadi sharing saya hari ini lebih kepada nak bagi awareness kepada masyarakat di luar sana berkenaan isu harta pusaka yang berlaku dalam masyarakat kita.